Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurhazila binti Buina dari kumpulan 1 akan membentangkan soalan yang bertajuk Huraikan proses pemantapan penulisan sejarah Islam menerusi rujukan kepada Al-Tabari. Pengenalan. Dalam tradisi keilmuan Islam, sejarah bukan sekadar catatan peristiwa tetapi satu cabang ilmu penting yang menjadi asas kepada kefahaman tentang agama, kepimpinan dan masyarakat. Terdapat seorang tokoh agung yang banyak menyumbang kepada penulisan sejarah Islam. Antaranya ialah Al-Tabari atau nama penuhnya Abu Ja'far Muhammad ibni Jarir Al-Tabari yang hidup pada abad ke-9 Masihi. Karya beliau yang bertajuk Tarikh al-Rasul wa al-Muluk menjadi salah satu sumber paling lengkap dalam historiografi Islam. Karya ini memainkan peranan penting dalam memantapkan penulisan sejarah kerana pendekatan yang digunakan adalah teliti, bersumber dan berstruktur. Antara proses-proses pemantapan yang dapat dilihat melalui beberapa pendekatan ini adalah pendekatan kronologi dan sistematik, yang kedua pengumpulan data secara menyeluruh, yang ketiga penggunaan sumber dan data secara meluas, dan ketiga objektif dan kritikal terhadap riwayat, dan yang keempat adalah pengaruh dan sumbangan terhadap tradisi keilmuan, serta yang kelima adalah penulisan sejarah Islam yang menyeluruh. Sekali adalah pendekatan kronologi dan sistematik. Pertama sekali, Al-Tabari ini dia menyusun peristiwa sejarah mengikut urutan masa, iaitu berdasarkan tahun Hijrah. Setiap bab dalam bukunya tu bermula dengan pengenalan kepada tahun tersebut dan diikuti dengan senarai peristiwa yang berlaku dalam tahun tersebut. Sebagai contoh, dalam tahun 11 Hijrah, Al-Tabari mencatat kewafatan Nabi Muhammad SAW. Seterusnya adalah pelantikan Abu Bakar sebagai khalifah dan bermulanya Perang Ridha. Jadi pendekatan ini membantu pembaca memahami perkembangan sejarah Islam serta secara Islam yang berurutan, tidak mengelirukan. Jadi dia ini akan memudahkan kita melihat bagaimana hubung sebab dan akibat antara peristiwa tersebut. Ini tu adalah pendekatan sistematik. At-Tabari juga ini sangat sistematik dalam penulisannya. Beliau menggunakan sanad atau merangkai perawi atau rangkaian perawi untuk setiap riwayat bagi memastikan ketulinan maklumat yang ditulisnya. Lepas tu dia ni akan menyenaraikan pelbagai versi riwayat agar membolehkan pembaca dan pengkaji membuat penilaian sendiri. Jadi struktur yang konsisten dengan pembagian mengikut tokoh, tahun dan tema peristiwa seperti peperangan, politik dan sosial. Sekian, itu saja daripada saya dan pembentangan ini akan disambung oleh rakan-rakan yang lain. Oke, seterusnya saya akan membentangkan pengumpulan dan penggunaan sumber secara luas. Pada bagian ini dia terbagi kepada 5, dan yang pertama adalah ketelitian dalam pengumpulan riwayat sejarah. Seperti yang kita tahu, Tabari ini merupakan seorang tokoh yang sangat teliti dalam mengumpulkan pelbagai riwayat sejarah. Jadi beliau ini menghabiskan masa bertahun-tahun dalam mengkaji, menyelidiki, dan beliau juga pergi ke wilayah lain untuk mendapatkan maklumat daripada perawi ataupun ulama. Pendekatan ini mencerminkan semangat keilmuan Islam beliau itu dalam menghargai kepelbagaian sumber dan juga kesahihan sumber itulah. Itulah sebabnya beliau menghabiskan masa bertahun-tahun untuk mendapatkan maklumat yang sahih. Oke, yang kedua adalah penggunaan metodologi isnad, di mana setiap karya beliau ataupun kisah maklumat yang disampaikan beliau ini disertakan juga dengan nama-nama perawi yang menyampaikan riwayat tersebut. Ini bukan saja membuktikan ketelitian beliau, malah membolehkan para pembaca dan juga pengkaji sejarawan sarjana pada masa kini dapat menilai ke tahap kesahihan riwayat tersebut. Oke, seterusnya yang ketiga adalah menyediakan pelbagai versi sesuatu peristiwa, di mana dalam karya Tabari ini setiap peristiwa itu bukan saja satu jalan cerita ataupun versi, tetapi beliau menyediakan pelbagai versi jalan cerita karena beliau mendapat segala maklumat itu bukan saja daripada satu orang ataupun satu ulama saja, tetapi beliau mendapatkan maklumat daripada pelbagai, dan beliau
menghasilkan karya dalam berbagai versi ataupun satu peristiwa tuh dia punya banyak jalan cerita. Sebagai contoh yang kita boleh ambil adalah dalam kisah pelantikan Abu Bakar sebagai khalifah. Beliau menyediakan pelbagai versi yang berbeza daripada pelbagai tokoh yang yang keempat adalah memelihara ketulinan dan keaslian riwayat, di mana beliau ini tidak mengubah ataupun menolak serta menambah isi riwayat yang disampaikan, malahan menjaga bentuk asli daripada yang diterima beliau daripada perawi tersebut. Sikap ini memperlihatkan integriti beliau dalam menghasilkan sebuah karya yang tinggi, menjadikan karya beliau sebagai sumber prima dan boleh dipercayai oleh pengkaji-pengkaji pada masa kini dan juga para pembaca. Dan yang terakhir adalah keseimbangan antara riwayat lisan dan juga bertulis. Walaupun tradisi lisan sangat dominan pada zamannya, Tabari turut merujuk kepada catatan-catatan bertulis terdahulu, termasuk karya tokoh seperti Ibnu Ishaq dan juga Al-Waqidi, yang menunjukkan beliau menggabungkan dua jenis sumber itu untuk membentuk naratif sejarah yang lebih kukuh dan juga menyeluruh. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurira Amanda binti Irawan, nomor metrik BA 23110278. Hari ini saya akan membentangkan objektiviti dan kritikal terhadap riwayat. Di sini ada dua perkara yang saya akan memberikan fokus, yaitu objektiviti dan kritikal. Oleh itu, saya mulakan dengan definisi objektiviti dan kritikal terhadap riwayat, yang mana objektiviti dan kritikal ini merujuk kepada pendekatan ilmiah yang digunakan dalam menilai dan meneliti sesuatu riwayat, terutama dalam konteks hadis, sejarah Islam, atau mana-mana naratif yang diwarisi secara lisan ataupun bertulis. Objektiviti terhadap riwayat pula merujuk kepada pengkaji yang bersikap adil, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh emosi, kepentingan peribadi atau sentimen yang tertentu dalam menilai sesuatu riwayat. Yang mana pendekatan ini menekankan kepada penilaian berdasarkan fakta dan bukti, bukan andaian ataupun prejudis. Terusnya, mengutamakan keadilan dan kejujuran dalam menilai kandungan dan penyampaian riwayat. Akhir sekali, pengkaji tidak membela atau menolak sesuatu riwayat semata-mata kerana ia selari atau bertentangan dengan pandangan sendiri. Sebagai contoh di sini, seorang pengkaji tidak boleh menerima sesuatu hadis hanya kerana ia menyokong pendapat mazhabnya sendiri, melainkan setelah disahkan kesahihannya melalui kaedah ilmiah. Seterusnya ialah kritikal terhadap riwayat, yang mana di sini kritikal merujuk kepada analisis yang mendalam dan teliti terhadap sesuatu riwayat bagi menentukan ketulinannya, keaslian riwayat tersendiri. Dan ini termasuklah dengan menilai sanad, iaitu rantaian perawi. Adakah perawi boleh dipercayai dari segi akhlak dan ingatan? Seterusnya, menganalisis matan, iaitu teks riwayat. Adakah kandungan yang ada dalam riwayat tersebut bertentangan dengan fakta sejarah, akal atau nas-nas lain? Dan akhir sekali ialah menggunakan ilmu-ilmu yang berkaitan seperti ilmu jarh wa ta'dil, iaitu penilaian perawi, ilmu rijal dan ilmu dirayah. Di sini sebagai contoh, sesuatu riwayat yang menceritakan kejadian yang luar biasa akan dikaji sama ada ia sahih atau mungkin palsu melalui penilaian yang kritikal terhadap perawinya, dan kandungan teksnya juga akan dikaji. Jadi dapat disimpulkan di sini bahawa sikap objektiviti dan kritikal adalah merupakan aspek yang sangat penting dalam memahami dan menyaring riwayat agar umat Islam tidak tersilap dalam mengambil ajaran atau fakta sejarah. Ia juga dapat memelihara kesucian ilmu Islam itu sendiri daripada penyebaran riwayat yang lemah, palsu ataupun tidak sahih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Firdaus. Seterusnya akan membentangkan berkenaan pengaruh dan
sumbangan Al-Tabari terhadap tradisi keilmuan Islam. Jadi yang pertama, sumbangan beliau ialah pemantapan dalam disiplin sejarah Islam, di mana Al-Tabari ini telah meletakkan asas penting dalam penulisan sejarah Islam yang bersifat sistematik, analitikal dan bersumberkan dokumentasi yang sahih, di mana beliau telah memperkenalkan penggunaan sanad dalam sejarah seperti dalam ilmu hadis lah. Seterusnya, beliau juga telah mendorong pemikiran kritis dengan menyerahkan kepada pembaca untuk menilai kekuatan sesuatu riwayat. Okey, seterusnya yang kedua, kita dapat lihat di mana beliau juga telah memberi sumbangan besar dalam ilmu tafsir, seperti dalam karya tafsir yang terkenal, iaitu Jami' al-Bayan Antawil ay al-Quran, yang merupakan antara tafsir bersanad paling awal dan lengkap dalam tradisi Islam, di mana beliau menggabungkan riwayat tafsir daripada Nabi, sahabat dan para tabi'in. Kemudian menyusun tafsir mengikut ayat dan surah secara teratur dan menjadikannya untuk mudah dirujuki. Okey, yang ketiga pula, beliau telah menyumbang dalam penerapan prinsip keilmuan dan metodologi ilmiah, di mana Al-Tabari ini dikenali kerana pendekatan metodologinya yang ketat dan berdisiplin dalam semua bidang yang diceburinya. Jadi ada beberapa prinsip penting yang telah beliau perkenalkanlah, antaranya ialah pengesahan sumber maklumat melalui rantaian perawi, pemisahan antara fakta dan tafsiran, dengan menyatakan bahawa beliau hanya menyampaikan riwayat, bukan semata-mata memberikan pandangan. Yang seterusnya, kritikan terhadap riwayat yang tidak sahih, serta keberanian untuk menolak riwayat yang lemah atau tidak logik walaupun popular. Seterusnya yang keempat, kita dapat lihat sumbangan beliau dalam pengaruh terhadap penulisan dan tradisi tradisi keilmuan kemudian lah. Antara karya beliau yang digunakan secara meluas dalam pengajian Islam tradisional yang digunakan oleh Zawiyah, Madrasah Zawiyah dan Halaqah selama berabad-abad. Dalam dunia moden pula, sarjana barat seperti Theodor dan Franz Rosenthal juga mengiktiraf ketelitian metodologi Al-Tabari dan menggunakannya sebagai sumber primer dalam kajian sejarah awal Islam lah. Jadi kita dapat lihat bagaimana sumbangan beliau terhadap penulisan dan tradisi keilmuan kemudian. Okey, yang terakhir, kita dapat lihat sumbangan daripada karya Al-Tabari ini ialah penyatuan antara ilmu agama dan ilmu sosial, di mana Al-Tabari melihat sejarah bukan semata-mata sebagai naratif peristiwa, tetapi sebagai refleksi terhadap kehendak Allah dan pengajaran moral. Jadi sejarah bagi Al-Tabari ini merakamkan interaksi antara wahyu dan masyarakat dan menyampaikan pengajaran dan akidah melalui kisah para nabi dan umat terdahulu. Okey, itu sahaja untuk sumbangan beliau terhadap terhadap pengaruh dan sumbangan Al-Tabari terhadap tradisi keilmuan Islam. Seterusnya adalah penulisan sejarah Islam yang menyeluruh. Penulisan sejarah Islam yang menyeluruh merujuk kepada usaha merakam dan menguraikan perjalanan sejarah umat Islam secara lengkap, sistematik dan berasaskan sumber yang sahih. Ia tidak hanya tertumpu kepada satu aspek tertentu, tetapi meliputi seluruh dimensi kehidupan umat Islam dari sudut agama, politik, sosial, ekonomi, ketenteraan dan kebudayaan sejak zaman para nabi sehingga kepada perkembangan tamadun Islam moden. Antara ciri-ciri penulisan sejarah Islam yang menyeluruh, yang pertama adalah skop luas dan menyeluruh, merangkumi sejarah para nabi, Rasulullah, para sahabat, Khulafa Rasyidin serta dinasti Islam seperti Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah. Yang kedua adalah bersumberkan riwayat sahih berdasarkan sumber primer seperti Al-Quran, hadis dan karya sejarah tokoh-tokoh muktabar seperti Al-Tabari, Ibnu Ishaq dan Ibnu Khaldun. Yang ketiga adalah pendekatan kronologi dan tematik.
dengan menyusun peristiwa berdasarkan urutan masa serta mengupas tema-tema penting seperti dakwah, peperangan dan pentadbiran. Dan yang keempat adalah analisis ilmiah dan kritikal, menilai setiap maklumat secara kritis untuk memastikan kesahihannya dan mengelakkan penyebaran mitos atau cerita palsu. Yang kelima adalah objektif dan seimbang, tidak dipengaruhi oleh fahaman atau ideologi tertentu tetapi menyampaikan fakta sejarah dengan adil dan jujur. Kepentingan penulisan secara menyeluruh. Yang pertama, memberikan gambaran sebenar tentang perjalanan dan perkembangan umat Islam. Yang kedua, menjadi asas kepada pembentukan jati diri dan tamadun Islam. Yang ketiga, mengelakkan pemalsuan sejarah dan penyebaran maklumat yang tidak tepat. Yang keempat, membantu umat Islam mengambil iktibar dan pengajaran daripada sejarah silam. Penulisan sejarah yang menyeluruh bukan sekadar merakam peristiwa tetapi juga memahami makna dan kesan sesuatu peristiwa terhadap perkembangan Islam sekaligus menjadi panduan untuk generasi akan datang. Sebagai contoh, penulisan sejarah Islam yang menyeluruh menerusi rujukan kepada Al-Tabari adalah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dalam karyanya iaitu Tarikh al-Rusul wa al-Muluk, di mana peristiwa ini ditulis dengan pendekatan yang menyeluruh dalam pelbagai aspek seperti latar belakang sosial dan politik Mekah, peristiwa hijrah secara terperinci, sambutan penduduk Madinah, pembentukan piagam Madinah, kesan politik dan agama. Hal ini jelas menunjukkan penulisan sejarah Islam yang menyeluruh. Kesimpulannya, penulisan sejarah Islam melalui rujukan kepada Al-Tabari merupakan satu pendekatan yang sangat berharga dalam usaha merekodkan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah umat Islam. Al-Tabari sebagai sejarawan yang berwibawa telah mengumpulkan dan menyusun riwayat yang sahih dengan menggunakan kaedah sanad untuk memastikan kesahihan setiap peristiwa yang dicatat. Pendekatan kronologi yang digunakan oleh Al-Tabari membolehkan sejarah Islam dipersembahkan dalam urutan yang jelas dan teratur, memudahkan pemahaman tentang hubungan antara peristiwa yang terjadi. Selain itu, beliau juga memberi penekanan terhadap konteks sosial, politik, dan budaya pada zaman tersebut, menjadikan karya-karyanya lebih komprehensif. Melalui penulisan yang objektif dan kritikal, Al-Tabari tidak hanya merekodkan sejarah tetapi turut menyumbang kepada tradisi keilmuan Islam yang lebih mendalam yang terus menjadi sumber rujukan penting dalam kajian sejarah Islam hingga ke hari ini.